Halo semua, apa khabar hari ini? Anda sedang menonton rancangan Mari Bercerita. Kita mulakan dengan serangkap pantun. Dengarkan. Apalah makna membawa parang jikalau tidak membawa belati? Apalah makna ke medan perang jikalau tidak berani mati? Baiklah, bukan pantun sebarang pantun, tapi pantun membawa kita semua ke halaman Nobel Komsas Bahasa Melayu Tingkatan 4 yang bertajuk Lieutenant Adnan, Wira Bangsa. Hari ini kita akan bercerita tentang sebuah novel yang bukan calang-calang tulisannya, tapi novel yang digarap dengan penuh teliti. Novel ini mengetengahkan tema tentang keberanian dan kepewiraan seorang anak muda dalam usaha mempertahankan tanah air tercinta. Lieutenant Adnan bin Saidi. Novel ini mengisahkan tentang impian seorang anak muda semenjak beliau masih kecil lagi, iaitu Adnan yang ingin menjadi seorang askar. Sebagai contoh, ketika Mamat berbual dengan Adnan, Mamat kagum kerana Adnan belajar di sekolah Inggeris. Halaman 59. Adnan, bila besar nanti kau nak jadi apa? Tanya Mamat pula sambil mengunyah ubi rebus kesukaannya. Aku mau jadi askar, jawab Adnan. Askar? Adnan mengangguk penuh semangat. Kenapa nak jadi askar? Aku nak jaga negeri ni. Kalau ada musuh datang, aku tembak. Itu kata Adnan dulu. Beliau dibesarkan oleh kedua ibu bapanya dengan penuh kasih sayang dan mendapat didikan terbaik bersama dua orang adiknya, iaitu Ahmad dan Amarullah. Selain itu, semenjak kecil, Adnan digambarkan sebagai anak yang ringan tulang dan sentiasa membantu ayahnya, Pak Saidi, menuri getah dan bersawah. Pak Saidi sebenarnya seorang bapa yang berpandangan jauh, yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, Adnan. Pada pendapat Pak Saidi, kalau dahulu pahlawan Melayu menentang Inggeris dengan kekerasan atau menggunakan senjata, sekarang mereka perlu menentang Inggeris menggunakan politik. Oleh itu, anak-anaknya mesti diberi ilmu pengetahuan setanding dengan orang Inggeris. Bagi memastikan anak-anaknya tetap menjadi Muslim yang sejati, Pak Saidi mengajar anak-anaknya mengaji pada waktu malam. Dia mahu anak-anaknya dapat ilmu dunia dan akhirat. Pak Saidi juga sering memberi nasihat dan kata perangsang kepada anak-anaknya supaya semangat mereka tidak luntur. Setelah beberapa tahun berlalu, Adnan telah berjaya menamatkan persekolahannya. Ketika itu, adik-adiknya, Ahmad dan Amarullah, masih meneruskan persekolahan di sekolah Inggeris. Pada masa itu, masyarakat kampung telah mula menerima baik anak-anak mereka bersekolah di sekolah Inggeris tanpa prejudis lagi. Sebaik sahaja tamat sekolah, Adnan menerima surat yang menyatakan dirinya terpilih untuk menjadi guru pelatih Sekolah Melayu Sungai Ramal. Pak Saidi tersenyum gembira. Namun, Adnan berperasaan sebaliknya. Cita-citanya untuk menjadi seorang askar tidak pernah terpadam di dalam jiwanya. Adnan bersetuju untuk bekerja sebagai guru pelatih buat sementara waktu dan memulakan tugasnya sebagai seorang guru dengan baik sekali. Berkat kesungguhan Adnan, dia telah dipilih menjadi rekrut terbaik dan seterusnya diserahkan ke dalam pasukan askar Melayu. Itulah saat yang paling menggembirakan Adnan kerana impian dan cita-citanya kini telah terlaksana. Paling menggembirakan, hanya 25 orang rekrut sahaja yang diserahkan ke dalam pasukan. Setelah beberapa lama menjalani kehidupan baru, Adnan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan dia telah dinaikkan pangkat menjadi sarjan. Adnan merasakan bahawa tugasnya semakin berat. Adnan juga telah terpilih mewakili platoon askar Melayu dalam pembarisan memberi hormat dalam upacara pertabalan King George ke-5 di London. Selepas pulang daripada London, Adnan dinaikkan pangkat menjadi lieutenant. Adnan juga telah dijodohkan oleh ibu bapanya dengan Sofia. Tentera Jepun telah menyerang pihak British bertubi-tubi yang ketika itu berkuasa di Tanah Melayu dan menyebabkan British tidak mampu bertahan lagi di utara Tanah Melayu. Sekarang kita akan menghampiri kemuncak dalam cerita ini. Pada keesokan harinya, Lieutenant Renya Mutoguchi telah menghantar beratus-ratus tentera Jepun yang menyamar sebagai tentera Sikh menuju ke kubu pertahanan askar Melayu di Bukit Candu. Namun begitu, kehadiran tentera yang menyamar sebagai tentera Sikh ini
berjaya dihidu oleh Lieutenant Adnan. Tembakan jarak dekat yang dilakukan oleh askar Melayu itu menyebabkan ramai tentera Jepun terbunuh dan ada yang berlari menyelamatkan diri. Pada sebelah petangnya, tentera Jepun mula membuat serangan balas yang bertubi-tubi menyerang kubu pertahanan askar Melayu di Bukit Candu. Serangan dari udara yang menggunakan bom dan mortar menyebabkan ramai askar Melayu terkorban. Askar Melayu tidak menyerah kalah dan terus membalas serangan yang menyebabkan ramai juga tentera Jepun yang terkorban. Setelah bertempur dalam masa yang panjang, pasukan askar Melayu telah kehabisan peluru dan ramai yang telah terkorban. Ketika itu, mereka tetap bertempur dari jarak dekat menggunakan bayonet. Tentera Jepun terus mara dan menerobos masuk ke dalam kubu pertahanan askar Melayu. Sebutir peluru yang mengenai bahu Lieutenant Adnan dan tikaman pada tubuhnya tidak dihiraukan langsung. Lieutenant Adnan terus berjuang sehinggalah akhirnya dia ditikam dari belakang oleh tentera Jepun. Kemudian, kepalanya diserkup dengan guni. Darah berhamburan keluar melalui tubuhnya. Lieutenant Renya Motoguchi mengarahkan beberapa orang tenteranya mengheret Lieutenant Adnan. Kemudian setelah guni dibuka, Lieutenant Adnan ditumbuk, ditendang bertalu-talu sehingga dia pengsan. Lieutenant Adnan telah digantung di dahan pokok ceri dalam keadaan yang lemah dan tidak bermaya. Dia tahu bahawa ajalnya semakin hampir. Tapi dia bangga kerana telah berusaha mempertahankan tanah airnya sehingga ke hujung nyawanya. Lieutenant Renya Motoguchi telah mengambil bayonet dan menikam perut Lieutenant Adnan dengan wajah penuh kemarahan. Selepas itu, secara bergilir-gilir tubuhnya ditikam sehingga hancur oleh tentera Jepun. Akhirnya, Jepun berjaya menaklukki tanah Melayu. Berita gugurnya Lieutenant Adnan di medan perang menambahkan lara di hati ibunya yang jatuh sakit selepas kematian adiknya, Ahmad. Mak Milah semakin sedih dan meninggal dunia. Sofia begitu sedih menerima kematian suaminya, namun dia reda dengan ketentuan takdir. Begitu juga dengan Pak Saidi yang terpaksa menerima takdir kehilangan 3 orang ahli keluarganya dalam masa yang singkat. Walaupun tentera Jepun berjaya menakluk tanah Melayu, namun Jeneral Yamashita tidak dapat menerima takdir bahawa adiknya antara insan yang terbunuh di hujung bayonet Lieutenant Adnan. Dia mengarahkan Lieutenant Renya Motoguchi untuk menjejaki ahli keluarga Lieutenant Adnan di kampung Sungai Ramal. Ketua kampung segera mengarahkan Pak Saidi untuk menyembunyikan diri setelah menyedari kehadiran tentera Jepun. Namun Pak Saidi enggan. Dia ingin berhadapan dengan mereka, tentera Jepun itu tadi, seperti mana anak-anaknya berjuang untuk tanah air. Namun, satu das tembakan yang dilepaskan akhirnya menyebabkan tubuh Pak Saidi terpelanting dan terbunuh. Dengan hanya bersenjatakan keris pusaka saja, Pak Saidi berjaya membunuh 5 orang askar Jepun dan mencederakan 15 orang daripada mereka. Kekuasaan Jepun di tanah Melayu tidak lama apabila Jepun dikejutkan dengan pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Mereka telah menggunakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun akhirnya menyerah kalah dan tanah Melayu diperintah semula oleh British. Sofia kembali bekerja sebagai seorang guru di sekolah di Sungai Ramal. Itulah dia kisah pejuang generasi dahulu ke atas penjajah. Dalam kisah novel ni, bukan sahaja Lieutenant Adnan yang dilihat berjuang untuk mempertahankan negara. Malah, ahli keluarganya dan askar-askar tanah Melayu lain juga turut berjuang hingga ke titisan darah terakhir untuk mempertahankan maruah negara. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali semula selepas ni dengan kupasan cerita yang lebih menarik lagi. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita mengupas novel Komsas Bahasa Melayu tingkatan 4 yang bertajuk Lieutenant Adnan Wirabangsa. Daun lengking warnanya kuning, buah cempedak mengusik selera. Dengan menenteng bambu runcing, tekadmu hendak membela negara. Apa kata kita ke segmen Uji Minda? Dalam segmen ini kita akan mengenal pasti perkataan yang terdapat dalam novel ini dan mengenal pasti maksudnya.
maka secara tidak langsung akan dapat menambah perbendaharaan kata kita. Apa agaknya maksud perkataan pahlawan? Maksudnya adalah orang yang gagah dan berani. Contohnya, Lieutenant Adnan digelar seorang pahlawan atas jasanya berjuang mempertahankan tanah air tercinta. Perkataan seterusnya, terpampang. Bermaksud kelihatan jelas terbentang terpapar di depan mata. Berita tentang kematian askar yang terkorban dalam peperangan itu terpampang di dada akhbar. Perkataan seterusnya, menyeru. Membawa maksud memanggil ataupun meneriak. Adnan menyeru agar masyarakat kampung berusaha menjaga keselamatan keluarga masing-masing. Perkataan yang seterusnya, menatang. Bagaikan menatang minyak yang penuh. Membawa maksud membawa sesuatu di atas tapak tangan. Contohnya, Mamilah sedang menatang air untuk diberikan kepada suaminya. Perkataan seterusnya, gelisah. Membawa maksud tak tenang, tak tenteram dan tidak sabar menanti. Hati Mak Milah gelisah dan tidak tenang apabila Adnan menyatakan hasratnya untuk menyertai pasukan askar Melayu. Katanya seterusnya, pengkhianat. Membawa maksud orang yang berbuat khianat, orang yang belon, orang yang tidak setia kepada negara. Contohnya, Samad telah ditangkap kerana menjadi tali barut kepada Jepun dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Kata seterusnya, menyindir. Bawa maksud mencela, mengejek, mengeji, tidak dengan terus terang. Contohnya, masyarakat kampung menyindir Pak Saidi apabila dia menghantar Adnan bersekolah di sekolah Inggeris. Perkataan seterusnya, sayup-sayup. Membawa maksud kurang jelas ataupun dari segi pandangan, pendengaran ataupun daripada kejauhan. Contoh ayatnya, kedengaran sayup-sayup bunyi tembakan di hujung kampung mereka. Kataan yang seterusnya, meliuk-liuk. Bawa maksud melengkung ke kiri dan ke kanan. Contohnya, api pelita tu kelihatan meliuk-liuk ketika ditiup angin. Dan untuk perkataan yang terakhir, mencurah-curah. Okey, membawa maksud mengalir dengan deras dan banyak. Contohnya macam hujan turun mencurah-curah dan cuaca semakin sejuk. Baiklah, itu sajalah perkataan yang harus kita kaji dalam segmen ni. Selepas ni, kita nak kaji pula tentang watak dan perwatakan dalam novel Lieutenant Adnan. Orang anggap kita yang memberi bantuan ni adalah hero. Tapi sebenarnya, kontributor, donors adalah hero juga. Kita buat apa yang Allah suka, insya-Allah kami happy, kami gembira. Malaysians are very, very generous people. Do it with an open heart and then don't expect anything in return. Bila berkaitan dengan wakaf, orang berebut-rebut. Itulah kegembiraan, itulah kepuasan kita. Wow, menariknya. Jangan lupa untuk follow kami di aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Jangan lupa tahu. Jom sertai skuad didik dan berpeluang menangi wang tunai sehingga RM1,500. 10 finalis yang terpilih berpeluang menyertai bengkel latihan didik TVK PM. Ikuti langkah mudah seperti berikut. Kembali semula bersama saya Hafizul. Kita terus menerokai novel Komsas Bahasa Melayu tingkatan 4 yang bertajuk Lieutenant Adnan Wira Bangsa.
Seterusnya, kita akan kaji watak utama yang menggerakkan cerita ini. Watak realiti yang ditunjukkan sebagai hero dalam cerita ini, melalui kupasan watak ini juga akan membawa kita menyelusuri perjalanan cerita ini sehingga ke penghujungnya. Jadi watak utama dalam cerita ini semestinya Lieutenant Adnan. Lieutenant Adnan digambarkan sebagai seorang anak muda yang mempunyai semangat patriotisme yang sangat tinggi. Buktinya beliau dan pasukan askar Melayu sanggup berjuang bermati-matian ketika pertempuran menentang Jepun di Bukit Candu. Malah, beliau tidak mengundurkan diri walaupun mereka kehabisan peluru ketika itu. Sebagai contoh, kenapa tidak gunakan mesin gun? Jerit Lieutenant Adnan kepada anggotanya. Sudah kehabisan peluru, Tuan, balas Korporal Syahri. Dia adalah salah seorang daripada anggota bersenjatakan mesin gun. Kalau begitu, gunakan je apa-apa senjata yang kita ada. Jangan mengalah. Lieutenant Adnan memberi kata-kata semangat. Itu menunjukkan bahawa Lieutenant Adnan adalah seorang yang patriotik. Watak utama juga seorang yang berani dan bijak mengatur strategi peperangan. Berani dan bijak. Misalnya, ketika kehabisan peluru di Bukit Candu, beliau tetap bertempur dan berlawan. Malah dia meminta agar tenteranya terus bertahan. Misalnya, menerusi halaman 324. Lieutenant, peluru hampir habis. Orang-orang kita tidak akan dapat bertahan lebih lama. Apa yang kita perlu lakukan sekarang? Tanya Sarjan Hassan lagi. Teruskan berjuang. Jimatkan peluru dan pastikan satu peluru menumbangkan satu musuh. Perintah Lieutenant Adnan. Berjuang hingga ke titisan darah terakhir. Biar putih tulang asalkan jangan putih mata. Teriak Lieutenant Adnan kepada anggota tenteranya. Selain itu, watak utama juga ditonjolkan sebagai seorang anak yang sangat bertanggungjawab. Watak seterusnya, Pak Saidi. Di sebalik watak utama setiap cerita sudah pasti terdapat watak sampingan yang ternyata menjadi pendorong dalam membantu menjayakan watak utama. Dalam cerita ini, Pak Saidi iaitu bapa Adnan adalah watak sampingan yang penting. Telah berjaya mendidik dan membimbing Adnan menjadi anak yang berjaya dan pemimpin yang hebat. Sebagai seorang bapa yang berpandangan jauh, beliau telah menghantar Adnan ke sekolah Inggeris dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Tanpa usaha dan dorongan beliau, sudah pasti kita tidak akan memiliki seorang pejuang yang hebat seperti Adnan. Selain itu, Pak Saidi juga seorang yang mahir dalam ilmu pertahanan diri. Mahir dalam pertahanan diri. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, sebenarnya ilmu pertahanan diri ini juga mampu membentuk seseorang untuk menjadi lebih disiplin. Buktinya, pada setiap malam, beliau sendiri akan melatih Adnan untuk belajar bersilat untuk membina keyakinan dan keberanian diri anaknya. Hasilnya, Adnan lahir sebagai seorang ketua dan pemimpin tentera yang berani. Beliau sentiasa menitikkan nasihat kepada anak-anaknya, misalnya menerusi halaman 29. Kamu bertiga sudah besar. Ayah dan mak mahu kamu menjadi anak yang soleh, berbakti kepada bangsa, agama dan tanah air kita. Oleh itu, rajinlah mengaji dan berlatih bersilat. Kedua-duanya sama penting untuk masa depan kamu. Pesanannya sangat baik daripada seorang ibu bapa kepada anak-anaknya. Baiklah, setelah mendengar kupasan cerita ni, apakah sebenarnya yang telah kita pelajari untuk dijadikan iktibar? Sebagai masyarakat yang lahir dalam negara yang aman dan merdeka, kita seharusnya berusaha mengekalkan keamanan dan kemerdekaan yang telah dicapai. Tanam dan semai semangat cinta akan tanah air kita, kita perlu berusaha untuk memastikan pisang tidak akan berbuah dua kali. Sekarang masa untuk kita jawab soalan misteri kita. Dalam bekas ni ada terdapat beberapa soalan dan mari kita jawab sama-sama, okey? Soalan yang pertama berbunyi, apakah pewatakan Adnan yang seharusnya kita contohi dalam kehidupan kita? Apa agaknya jawapannya? Jom kita jawab sama-sama. Ini cadangan jawapan daripada saya. Pewatakan Adnan yang seharusnya dicontohi dalam kehidupan kita adalah seorang anak yang patuh kepada ibu bapa. Kita seharusnya menjadi anak yang taat dan patuh akan nasihat ibu bapa supaya beroleh kejayaan dalam kehidupan. Selain itu, kita juga perlulah mempunyai semangat cinta akan negara yang tinggi seperti mana yang ditonjolkan menerusi
perwatakan Adnan. Itu jawapan saya. Jawapan korang, kalau sama, alhamdulillah bagus. Kalau tak sama pun tak salah. Okey? Kita akan pilih soalan yang kedua. Nyatakan 2 usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam usaha menyemai semangat patriotisme dalam jiwa anak-anak. 2. Okey, 2. Jawapan saya berbunyi begini. 2 usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam usaha menyemai semangat patriotisme dalam anak-anak adalah dengan bercerita kepada anak-anak tentang sejarah para pejuang negara agar anak-anak mengerti dan menghargai erti sebuah perjuangan. Selain itu, ibu bapa juga bolehlah membawa anak-anak menyertai sambutan kemerdekaan yang diadakan ketika Hari Kemerdekaan supaya anak-anak tadi akan berasa lebih bersemangat apabila bersama-sama melihat sendiri pembarisan yang dilakukan oleh para pejuang negara. Soalan yang seterusnya, nyatakan 2 contoh nilai yang terdapat pada awal cerita ini yang boleh diteladani oleh kita pada hari ini. Ada banyak sebenarnya, tapi kita akan pilih 2 je, okey? Yang pertama, keberanian. Keberanian pasukan askar Melayu berjuang mempertahankan tanah air tercinta. Keduanya, kasih sayang. Demi memastikan isteri dan anak-anaknya terselamat, Lieutenant Adnan rela berpisah dengan mereka ketika mengetahui Jepun akan datang menyerang tanah Melayu. Seterusnya, soalannya adalah, pada pendapat anda, mengapakah Pak Saidi mengambil keputusan untuk berlawan dengan tentera Jepun yang datang menangkapnya? Berikan sebab. Okay. Pak Saidi bertindak demikian kerana di dalam dirinya mengalir darah seorang pahlawan yang pantang menyerah kalah. Pak Saidi juga turut mengajar anak-anaknya untuk belajar silat untuk mempertahankan diri. Jadi Pak Saidi juga menyimpan perasaan marahnya terhadap penjajah yang telah menyebabkan kematian anak-anaknya. Pak Saidi juga mempunyai perasaan cinta kepada negara yang sangat tinggi. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Pada pendapat anda, mengapakah negara-negara asing pada masa dahulu berusaha untuk menjajah tanah Melayu? Ini penting ni. Ada sebab dia. Sebabnya adalah untuk menguasai hasil bumi yang ada di tanah Melayu sebagai lambang kekuasaan dan kemegahan untuk menguji kekuatan ketenteraan masing-masing pada waktu itu. Dan untuk soalan yang terakhir, jasa dan perjuangan tokoh-tokoh dahulu seharusnya dihargai oleh generasi yang ada pada hari ini. Nyatakan cara-cara yang dapat dilakukan sebagai tanda menghargai jasa pejuang-pejuang negara terdahulu. Okey, cadangan jawapan saya adalah membina tugu peringatan, menyediakan muzium khas yang memaparkan sejarah perjuangan mereka. Wajah mereka diabadikan dan dipaparkan kepada umum supaya generasi baru dapat mengenal siapakah perwira-perwira ini tadi. Diberikan bantuan keuangan kepada mereka yang masih ada. Baiklah, itu sahaja soalan-soalan yang terdapat untuk segmen kali ini. Saya harap anda semua lebih faham akan novel ini, dan sekiranya anda masih ada sedikit sangsi dan kurang faham dalam novel ini, terdapat juga satu filem yang untuk anda tonton ni untuk lebih memahami novel ini. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya berharap agar kupasan tentang novel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda semua memahami cerita ini. Semangat cinta akan negara yang ditonjolkan dalam persoalan cerita ini seharusnya diterapkan dalam jiwa masyarakat, terutamanya di kalangan generasi muda yang bakal menerjui negara. Bak kata orang dulu, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Okey, jangan lupa untuk terus membaca. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.